دائما أبدا على حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Yang berbahagia pada Al-Fadhil Ustaz Zuramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, barisan Esko Dewan Dakwah dan Majlis Negara dan ketua-ketua division di bawah Majlis Dakwah Dewan Dakwah Negara. Tak lupakan kepada yang berusaha, yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan tazkirah pagi ini adalah unit media daripada Dewan Dakwah dan Majlis Dakwah Negara. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat kita bersama-sama pada kali ini. Saban kali dah kita dah bersama dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan barisan pendakwa yang hebat sebelum-sebelum ni, sebagai contohnya Al-Fadhil Ustaz Zuramli sendiri, Dr. Robiah Ki Hamzah, Ustazah Isfadia, Ustaz Jafri Al-Mahmudi, dan kita baru ni bersama Ustaz Hafiz Mansur dan juga Dr. Syed Syarizan. Alhamdulillah kali ini giliran saya untuk kita berkongsi rasa, berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bakal dengar pada pagi ini insya-Allah akan memberikan suatu jentikan kuat pada hati kita dan seterusnya mampu untuk merubah hati kita dan seterusnya menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik insya-Allah. Okey. Sebelum kita mulakan siaran kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah saya berada di luar. Saya saja ambil suasana pagi di luar ni dengan di bawah pohon yang rendang ni dan sambil menghirup udara yang segar di waktu pagi. Itu kalau kita rujuk dalam sirah ataupun dalam hadis yang menceritakan tentang solat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahawa ada seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat duha Nabi SAW. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Lalu kata Aisyah, Nabi tidak melaksanakan solat duha melainkan Nabi daripada berpergian. Daripada berpergian. Sama ada Nabi keluar daripada kota Madinah ataupun Nabi berpergian. Sebenarnya kalau kita rujuk, selepas daripada solat subuh, baginda akan mengadakan suatu khalaqah ilmu. Kita panggil kuliah subuh lah. Lepas daripada kelas subuh tu, para sahabat akan mengelilingi baginda SAW dan baginda akan bertanya kepada para sahabat. Dia kata, wahai sahabatku, ada tak orang yang sakit hari ni yang kita nak ziarah? Kemudian yang kedua, ada tak orang yang meninggal yang kita kena sempurnakan jenazah dia? Ataupun kalau tak ada tak orang yang memiliki ataupun memerlukan apa-apa juga keperluan yang boleh kita penuhi keperluannya? Kalau ada baginda akan lakukan, kalau tak ada baginda akan menziarahi para sahabat, mengziarahi para sahabat. Bila waktu tengah hari, bila waktu dipanggil sudah matahari sudah terasa teritnya, iaitu dipanggil rubu'un nahar, 1/3 siang, 1/4 siang, rubu'un nahar lebih kurang dalam pukul 10 ataupun pukul 11, baginda akan balik ke rumah untuk melaksanakan solat duha. Sebab itu afdal solat duha ini adalah jam 10 hingga 11 pagi itu adalah afdal solat duha sebab itu dipanggil rubu'un nahar, 1/4 siang. Kenapa? Dari sudut sains rupa-rupanya matahari selepas jam 10 pagi adalah matahari tak sihat. Matahari yang memiliki vitamin D adalah matahari sebelum jam 10 pagi. Sebelum jam 10 pagi. Sebab itu kalau kita nak jogging ke, kita nak keluar ke, pukul 10 balik rumah. Laksanakan solat duha, habis solat duha kita khairulah sebentar sebelum masuknya waktu solat zuhur. Dan waktu zuhur pula waktu yang tak cantik ataupun waktu tengah hari, waktu matahari tegak di atas kepala adalah waktu yang sangat tak baik untuk kita keluar sebab itu dipanggil zahara. Zahira. Zahara ni maksudnya waktu terang benderang. Zahara ni jelas dan nyata kan. Solat zuhur tu solat yang dilaksanakan waktu terang benderang, waktu gelincir matahari, zawal. Jadi waktu itu waktu yang sangat panas, boleh menyebabkan heat stroke, stroke haba. Jadi waktu itu tak digalakkan. Sebab itu baginda SAW ambil waktu sebelum masuknya waktu solat zuhur itu, baginda tidur sebentar yang dipanggil qailulah. Hebat kan? Sunnah Nabi SAW. Kalau kita amal insya-Allah banyak kebaikan yang kita dapat. Okey.
Sebelum saya nak ke tajuk yang kita bakal bincangkan, iaitu bagaimana cara Rasulullah SAW menegur. Saya minta kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana untuk pertama sekali like video ini. Yang kedua, tinggalkan komen yang membina untuk kita perbaiki pergerakan kita di bawah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan seterusnya kita share, kita picit butang share untuk kita sebarkan dakwah ini ke seluruh pelosok muka bumi ini, insya-Allah. Dan yang keempat, di bawah ni ada tertera nombor akaun RHB milik Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Tuan-tuan bolehlah menyumbang, insya-Allah. Pagi-pagi ni sumbangan yang paling terbaik sebenarnya sebelum kita gunakan duit kita untuk membeli apa juga barang keperluan kita, sebelum kita isi minyak kereta, sebelum kita beli sarapan. Terbaiknya duit ni kita gunakan dulu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita infak dalam tabung Majlis Dakwah Negara untuk membiayai dan untuk kita melancarkan perjalanan misi-misi dakwah yang telah kita jalankan, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menegur. Kenapa saya highlightkan cerita ini ataupun saya highlightkan tajuk ini? Pertama sekali kita lihat di media sosial sebenarnya, medsos. Anak muda punya bahasa medsos kan, media sosial. Ingat macam sos cili ke sos tomato ke. Medsos ni media sosial lah. Ini singkatan kepada media sosial. Okay. Kita lihat sudah terhakis ataupun sudah hilang suatu jati diri kita, iaitu dengan cara kita menegur. Masyarakat kita, terutamanya orang Melayu kan, adalah orang yang lemah lembut dari sudut bahasanya, Masya Allah. Lemah lembut dari sudut perjalanannya, lemah lembut dari sudut pergerakannya. Kalau jumpa orang tua tunduk, bila berjalan di hadapan orang tua, jumpa orang tua bersalaman. Sekarang musim PKP, tak digalakkanlah bersalaman, tapi selepas PKP ni balik semula kita bersalaman. Jumpa orang tua kita beri salam. Masyarakat Melayu kita, dan saya rasa juga masyarakat lain, India, masyarakat Tionghoa ataupun bangsa Cina kan, mereka juga ada budayanya yang sangat cantik dan sangat hina. Cuma dia tak terhakis tak. Apa yang kita lihat di media sosial ini, yang terhakis sangat jelas adalah cara menegur. Cara kita meninggalkan komen di media sosial, Masya Allah, tak sanggup untuk kita baca. Jadi hari ini saya akan bicara tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara Nabi SAW menegur. Yang pertama sekali kalau kita rujuk hadis daripada Tamim Ad-Dari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sambungan ayat ni, qulna liman, kami bertanya atau kami berkata, kepada siapa nasihat ini ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Wa ammatahum. Rawahul Muslim. Nasihat ini kepada Allah. Apa maksud nasihat ini kepada Allah? Sebab itu nasihat ini kalau kita maknakan nasaha, boleh juga dimaknakan sebagai ikhlas. Kita beribadat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali kitabihi, kita melaksanakan semua perintah daripada Al-Quran. Wali rasulihi, kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pemimpin-pemimpin orang Islam dan seluruhnya ataupun dan amnya pada semua manusia. Sebab itu kalau kita rujuk pertama perkataan nasihat. Nasihat ini berasal dari kalimah nun sad ha. Nun sad ha. Nasaha yang pertama maksudnya ikhlas. Khalasa, ikhlas. Lapang, khalasa ini kita boleh maknakan dia suci, selesai, kan, sempurna, khalasa. Yang kedua, nasihat ini juga terbit daripada perkataan nasaha yang boleh diertikan dengan perkataan yang bermaksud adalah menjahit. Nasahtus thiyab ataupun nasahtus sauba, kan? Aku menjahit pakaian, menjahit baju. Dan rupa-rupanya peranan daripada perkataan nasihat ini ataupun tuntutan daripada kalimah nasaha ini adalah, rupanya nasihat itu untuk memperbaiki kelemahan seseorang, untuk memperbaiki kelemahan seseorang. Dan saya tertarik dengan suatu kenyataan yang dikeluarkan oleh almarhum Muhammad Ali, juara tinju heavyweight dunia. Kalau kita baru-baru ni kita lihat Khabib
dia juara UFC UFC lightweight, maksudnya yang berat, yang paling ringan, maksudnya lightweight. Dia ada bantamweight, ada heavyweight. Jadi 29 kali tanpa kalah, 29 kali tanpa kalah. Dan Muhammad Ali adalah juara tinju boxing heavyweight dunia. Bermaksud orang di atas planet muka bumi ni tak ada siapa yang mampu kalahkan dia. Tak ada siapa yang mampu kalahkan dia. Bila ditanya, dia kata, Tuan adalah orang yang paling hebat dalam tinju. Kelas yang paling tertinggi heavyweight. Dan tak ada orang atas muka bumi ni boleh kalahkan Tuan. Tuan juara dunia atas planet muka bumi ni, atas planet bumi ni. Planet of the earth, planet earth ni. Kenapa Tuan ambil jurulatih? Apa perlunya ambil jurulatih? Kalau Tuan bergusti pun, bertinju pun dengan jurulatih Tuan, jurulatih akan kalah sebab Tuan adalah orang paling hebat sekali. Lalu Muhammad Ali kata, aku ambil dia bukan untuk melatih aku, tetapi aku ambil dia untuk lihat kelemahan aku atas gelanggang. Untuk lihat kelemahan aku atas gelanggang. Dan ini sebenarnya fungsi nasihat. Nasihat sebenarnya adalah nasaha untuk memperbaiki. Kalau baju yang koyak, kita jahit tu untuk memperbaiki kecacatan pada baju tu, untuk menampal koyak baju tersebut. Jadi rupa-rupanya perkataan nasaha ini, nasihat ini, dia fungsinya, tujuannya adalah untuk memperbaiki. Iaitu kalau kita diberikan nasihat, pertama, kita kena tahu bahawa tujuan orang memberikan nasihat tu adalah untuk memperbaiki kelemahan kita, untuk memperbaiki kelemahan kita. Iaitu kalau kita beri nasihat, kita pertama sekali cakap terima kasih, terima kasih kerana mengingatkan kita, dan yang kedua terima kasih kerana sudi untuk memperbaiki kelemahan kita. Sebab itu dipanggil nasihat tu. Dan yang kedua, kita yang memberi nasihat ni mestilah dengan niat, untuk memperbaiki, bukan memberi nasihat untuk menjatuhkan dia, kita padankan muka dia, padan muka kau, padan muka kau. Bukan kita padankan muka dia, tapi tujuan nasihat itu pertama sekali kita kena niatkan bahawa kita ini menasihati dia untuk memperbaiki kelemahan dia. Sebab mungkin dia tak lihat kelemahan yang ada pada diri dia, ataupun mungkin selama dia lalai, dia rasa ego, dia rasa sombong, dia tak rasa ada kekurangan pada diri dia sebab dia tak mampu untuk lihat diri dia sendiri. Sebab tu tengok cermin kata orang, tengok cermin. Maksud tengok cermin tu tengok apa kekurangan pada diri kita. Kalau ada hitam pun pada hidung kita, kita tak perasan. Ya, ada kotor kat hidung kita, kita tak perasan, kita tak boleh nak tengok hidung kita kecuali kita tengok cermin. Jadi kalau orang tegur, kan ada hitam kat hidung kita, kita marah orang yang tegur tu, kita bodoh sebenarnya. Kita yang rugi. Orang akan tertawakan kita dengan ada kotor di hidung kita, ada hitam di hidung kita. Sebab itu kita takkan dapat lihat diri kita. Sebab itu bila orang nasihat kita, sebenarnya niatnya adalah untuk memperbaiki kecacatan pada kita, dan seterusnya orang yang menasihatkan tu adalah sama sekali dia kena niat bahawa dia tegur itu untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Sebab itu kita kata komen yang membina, bukan komen yang meruntuhkan ataupun merosakkan dia. Kadang-kadang kalau kita fikir dia ada kelemahan, kemudian kita nasihat, kita puji dia. Kita tahu dah dia ada kelemahan, dia tak hebat semana pun, tapi entah hebat Syekh, masya-Allah, entah hebat ni, kan. Entah, dia akan rasa diri dia cukup dah. Diri dia dah merasa cukup. Yang kedua, dia rasa diri hebat. Sedangkan banyak lagi kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebab itu nasihat ni bermaksud ialah kita memperbaiki. Umpama macam kita menjahit baju, kita memperbaiki baju yang rosak itu untuk kelihatan cantik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memberi nasihat ni mesti dengan niat adalah untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Jadi orang yang diberi nasihat itu, orang yang menerima nasihat itu mestilah menerima dengan hati yang terbuka, supaya dengan nasihat itu akan secara tak langsung memperbaiki kelemahan diri dia, menampung kecacatan yang ada pada diri dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat ini kita boleh maknakan dengan nasahatul asal. Saya menapis manisan ataupun menapis madu. Nasihat juga boleh maknakan dengan menapis. Rupa-rupanya kita yang nak memberi nasihat ini,
bukan sekadar niat yang baik untuk memberikan nasihat, untuk memperbaiki kelemahan seseorang, untuk menampung kelompangan kecacatan seseorang, tetapi kita perlu menapis perkataan yang kita guna. Perlu kita menapis perkataan yang kita guna. Bagaimana? Kadang-kadang kalau kita bercakap dengan orang tua, orang lebih tua pada kita, kalau dalam bahasa mengajar, mungkin orang tua susah nak menerima. Susah nak menerima. Kalau dengan anak-anak, dengan bahasa yang keras, kasar, tanpa ada kasih sayang, seolah-olahnya membentak kita, menggunakan intonasi yang tinggi, anak-anak mungkin dia akan rasa down, dia akan rasa macam stres, tertekan, tak suka kan. Mungkin bahasa yang kita guna, tapi kalau kita gunakan intonasi yang lembut dengan pujukan, anak-anak ni dia akan boleh terima. Anak-anak boleh terima, mindanya akan terbuka. Bagi orang tua pula ada caranya. Mungkin kita tak boleh tegur dengan lisan. Kita kena tegur dengan contoh perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Hasan dan Saidina Husin ketika mana menegur seorang pakcik yang mengambil uduk tak sempurna, Dia bukan tegur, pakcik ni ambil uduk tak sempurna pakcik. Apa perasaan pakcik tu? Mungkin pakcik tu rasa kecil hati. Aduh, aku ni. Kau budak-budak kecil mana kau tahu? Kan, contohnya kan. Kau budak-budak kecil, aku lebih makan garam dulu daripada kau, dia kata. Kan, mungkin itu yang keluar daripada benak pemikiran pakcik tu. Ataupun, pakcik ni dah tua-tua pun, nampak. Kalau itu yang keluar daripada mulut anak-anak, mungkin makan itulah insya-Allah tak sampai hati sebut, makan tangan dia, makan tangan sebab cara teguran dia, tapi niat dia baik kan. Kalau cara tak betul, dia akan merosakkan juga sebenarnya. Lepas itu cara Hasan dan Husin bagaimana menegur, dia kata, pakcik boleh tak jadi pengadil pada saya, antara saya dengan Hasan, Hasan dan Husin, antara saya dengan Hasan, mana yang paling sempurna ambil uduk? Dia pun ambil uduk. Lalu kata pakcik ni, ya Allah, aku dah tua-tua ni pun tak ambil uduk macam dua anak ni ataupun cucu Nabi SAW ni. Ya Allah, malunya aku. Kan, aku dah tua pun ambil uduk tak sempurna. Akhirnya pakcik ni betulkan cara ambil uduk. Nampak? Ini cara menegur. Sebab itu, nasihat yang ketiga maksud dia adalah menapis perkataan. Jadi 3 perkara yang kita nak huraikan pada hari ini adalah pertama, mesti ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang boleh mengubah hati adalah hati. Kalau kita dengar lagu Ella pun, hanya permata yang boleh potong permata. Jadi hati itu umpama permata yang sangat bernilai yang Allah kurniakan pada kita. Ala wahiya al-qalb. Kan, dalam hati kita, fi jasadi mudghah, dalam diri seorang manusia ini ada seketul daging, iza solha, bila seketul daging ini baik, maka baiklah seluruhnya. Bila seketul daging ini rosak, maka rosaklah seluruhnya. Ala wahiya al-qalb, dia tak lain dan tak bukan adalah al-qalb, hati, ataupun jantung, hati. Okey. Hati ni umpama permata yang sangat bernilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jadi bagaimana nak potong permata? Permata ni tak boleh potong melainkan dengan permata. Sebab itu lagu Ella, permata potong permata kan. Permata potong permata. Jadi rupanya hati yang boleh mengubah hati. Hati yang boleh mengubah hati. Bermaksud hanya hati yang ikhlas dalam menegur itu boleh mengubah seseorang. Boleh mengubah seseorang. Sebab itu kita kena perbetulkan dulu niat kita untuk menegur. Tegur dengan ikhlas daripada hati, insya-Allah akan merubah seseorang itu. Yang kedua, tadi tuntutannya adalah kita nak bincang tentang perkataan nasihat juga boleh dimaknakan dengan perkataan menjahit. Jahit baju yang koyak adalah tujuannya untuk memperbaiki kecacatan. Jadi kita kena niatkan untuk memperbaiki kelemahan seorang. Dan orang yang memberi nasihat pada kita yang diberikan nasihat ni sebenarnya kena terima dengan hati yang terbuka sebab masih ada lagi orang yang sayang nak menegur kita, nak membetulkan kesilapan kita. Dan yang ketiga, orang yang memberi nasihat tu mestilah nasihat menapis perkataan. Jangan gunakan perkataan yang kasar, jangan guna perkataan yang kesat. Sebab itu kalau kita lihat di media sosial, masya-Allah, sikit je kesilapannya. Hilang hormat kita pada orang tua satu. Hilang hormat kita pada alim ulama. Kurang-kurangnya
Kalau dia bukan ulama besar pun, di kalangan ustaz-ustaz biasa, dia dah lebih dengan kita daripada sudut ilmu. Ustaz tu walaupun ustaz-ustaz sekolah pondok sekalipun, ataupun sekolah agama petang sekalipun, uh, dia ustaz, sekurang-kurangnya dia dah lebih daripada kita. Dia dah lebih daripada kita dari sudut ilmu agamanya. Dari sudut ilmu agamanya. Kalau kita cuba buat rumah contohnya, ditegur oleh seorang pakar rumah ataupun bukan pakar rumah pun, dia tukang kayu je. Tapi kita ambil tak? Ambil sebab kita tak pakar langsung tentang buat rumah. Lepas tu kita ambil nasihat daripada dia. Kita kata, betul juga sebab kita memang tak pakar dari sudut Allahumma SWT, dari sudut buat rumah. Jadi kita ambil nasihat sebab kita tak pakar. Jadi macam tu juga bila ditegur dari sudut hukum, ni haram, ni hukumnya harus, hukumnya makruh oleh kadang-kadang ustaz-ustaz biasa je, kadang-kadang imam-imam tua je di masjid. Tapi kita kena ambil nasihat dia sebab dia dah lebih daripada kita dari sudut ilmu agamanya. Dia dah mendapat pendidikan secara formal ke secara tak formal ke, dia dah lebih daripada kita. Sebab itu kita kena ambil nasihat tersebut. Okey. Kalau kita rujuk hadis Nabi SAW yang lain sebagai untuk kita ambil. Ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah pada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ni maksudnya adalah kebijaksanaan kita. Kita lihat situasi ketika itu. Kita boleh tegur dengan lisan, ya, sebab itu disebut man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Jika salah seorang kamu melihat kemungkaran depan mata kamu, maka tegurlah dengan kuasa, dengan tangan kalau kamu ada kuasa. Kalau kamu tak ada kuasa, tak mampu, tegurlah dengan lisan, iaitu nasihat yang baik, teguran yang baik. Okay? Kemudian, tak mampu juga, fa bi qalbi, tegurlah dengan hati, iaitu mendoakan dia supaya dia dapat hidayah. Yang kedua, kita doakan dia supaya dia dapat petunjuk daripada Allah. Dan yang seterusnya, kita benci kepada perbuatan tu, perbuatan yang dilakukan. Itu kena ada dalam hati kita. Ada sebut tu. Saya tertarik satu kata-kata daripada barat lah. Jack Sheffer, Dr. Jack Sheffer. Tajuk dia adalah Words Have Power. Words have power. Kata-kata ini, perkataan, dia mempunyai kuasa, mempunyai power. Dia sebut bahawa kata-kata tidak dapat mengubah kenyataan. Kata-kata tidak dapat mengubah kenyataan. Okay. Tetapi kata-kata mampu mengubah cara orang melihat kenyataan. Kata-kata tidak mampu mengubah kenyataan. Tapi kata-kata mampu mengubah cara orang melihat kenyataan. Kita membuat penapis di mana orang melihat dunia di sekelilingnya. Satu kata-kata ni boleh jadi penapis, boleh jadi filter. Di mana orang melihat dunia di sekelilingnya. Satu perkataan boleh membuat perbezaan antara menyukai seseorang ataupun tidak menyukai seseorang. Cantik kata-kata ni. Dr. Jack Sheffer. Dia kata kata-kata tidak mampu mengubah kenyataan, tetapi kata-kata dapat mengubah cara orang melihat kenyataan. Sebab itu bila ada orang yang ditimpa musibah, kata-kata nasihat yang baik boleh merubah dia. Boleh merubah dia, mungkin sebelum dia tak boleh terima kenyataan, tapi oleh kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kata-kata yang kita berikan itu mampu untuk dia melihat, dia boleh sedar bahawa ini adalah ujian dan sebagainya. Okay. Dan kata-kata ni mampu jadi filter, jadi penapis yang baik daripada masuknya unsur-unsur yang tak baik. Sebab kadang-kadang kalau orang yang down ni, orang yang kecewa ni, kalau dia salah menerima nasihat pada orang lain, dia boleh membinasakan diri dia. Terutamanya nasihat daripada siapa tuan-tuan? Daripada syaitanir rajim. Syaitan tu, syaitan yang menasihat dia dengan nasihat yang tak baik, sehingga boleh menyebabkan dia bunuh diri. Dia akan kata kau ni manusia yang paling tak guna, tak ada orang lagi sayang kau, apa lagi guna kamu hidup atas muka bumi ni kalau tak ada orang sayang. Nampak? Nasihat, kalau tak dapat nasihat yang baik daripada manusia, syaitan akan mengambil alih untuk memberi nasihat yang buruk pada kita, kan? Okay.
Apa yang dapat kita simpulkan? Ini pun dah 10 minit. Kita tadi bersiaran lambat sikit, ada masalah. Ada nak pilih lokasi kan, nak cari background yang cantik sikit. Satu, yang kedua, backlight dia, belakang dia agak terang sangat, jadi pindah 2-3 tempat, minta maaf. Apa yang dapat kita simpulkan daripada bagaimana cara Nabi menegur? Yang pertama adalah bertindak adil dan menjaga hati pihak yang ditegur. Okay, itu penting. Pertama sekali adalah bertindak adil dan menjaga hati pihak yang ditegur. Okay. Yang kedua adalah memperbetulkan kesilapan untuk perkara yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memperbetulkan kesilapan untuk jadi lebih baik. Okay. Yang ketiga adalah menegur melalui contoh perbuatan. Menegur melalui contoh perbuatan. Saya tertarik dengan satu kisah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab kain sarung. Bab kain sarung, kain pelikat lah. Kain pelikat, bab kain sarung tu. Abu Ubaid, dia berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba ada seorang yang menegurnya di belakang, angkat kain sarungmu. Sebab kain sarung dia mengheret tanah. Okay. Lalu dia kata, ini kain sarungku ya Rasulullah. Maksudnya memang selalu melurut lah macam ni kan, selalu melurut. Kemudian dia menoleh, rupanya yang menegur tu adalah Rasulullah SAW. Lalu kata baginda SAW, tidakkah kamu mahu menjadikan aku sebagai contoh? Dan ketika itu Abu Ubaid melihat kain sarung Nabi SAW di separuh betis baginda SAW. Dan baginda sambung lagi hadis tu bahawa antara kebaikan dia, kalau kita angkat sikit kain sarung ni, dia tak kotor, tak mudah kotor dan tak cepat rosak, tak berburas. Tak berburas. Jadi tak berambu-ramba dia panggil. Okay, jadi nampak Nabi menegur. Nabi kata, tak nak ke kau jadi aku sebagai contoh. Jadi sebelum menegur, kita kena memperbaiki diri kita dulu sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tak baik. Sebab itu dalam masa yang sama kita kata isla nafsak, kita perbaiki diri kita, wad'u ghairak. Dalam masa yang sama kita tegur, kita menasihati orang lain. Sebab kalau nak sampai kita ni jadi baik, tak tersebarlah dakwah tu, ataupun tak tersebarlah nasihat yang baik tu. Sebab itu nasihat ni kalau datang daripada orang yang sedang buat maksiat pun, sebab itu disebut unzur ma qal, kita lihat apa yang diperkatakan, wala tanzur man qal, jangan lihat kepada apa yang diperkatakan, Jadi itu yang perlu kita ambil. Sebagai ingatan terakhir, insya-Allah, jagalah adab kita di media sosial untuk kita menegur. Gunakanlah perkataan yang terbaik, jangan kita menghentam, menjatuhkan orang lain. Mungkin ketika itu waktu dia, tapi bila waktu kita nanti ditegur dengan cara itu, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan rasa down, kita akan rasa kecewa, kan? Mungkin membinasakan diri kita. Sebab itu pertama sekali adalah kita kena niatkan ikhlas pada Allah untuk menegur dia, satu. Yang kedua adalah kita tampir perkataan yang kita guna supaya dia dapat terima dengan baik. Yang ketiga adalah kita orang yang diberi nasihat tu mestilah tahu bahawa nasihat diberikan kepada dia adalah untuk memperbaiki kecacatan, dan kita yang memberikan nasihat itu dengan niat adalah untuk memperbaiki kesilapan yang dia ada tu, yang kita perlu ambil sebagai pasak kita, sebagai jati diri kita, sebagai ini guideline kita. Kita nak nasihat, jangan terkeluar daripada 3 perkara ni. Jangan terkeluar daripada 3 perkara ni, supaya di media sosial tu harmonis, nampak kemelayuan kita, nampak kemalaysiaan kita, nampak kemanusiaan kita. Jadi cukup sekadar tu daripada saya. Sekali lagi saya nak ingatkan pada sahabat-sahabat di luar sana untuk pertama tinggalkan komen yang membina, nasihat yang baik kepada kami semua. Yang kedua, jom kita tekan butang share ni supaya kita dapat sebarkan dakwah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Tak mampu kita berkuliah, tak mampu kita memberikan nasihat ataupun kata-kata yang baik, cukup kita pisit butang share ni, kita langsung menyebarkan ilmu dan kita dapat manfaat dari sudut tu, dari sudut amal jariah kita. Yang ketiga, boleh subscribe di YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita sebarkan juga dakwah tazkirah pagi yang diadakan saban hari ini, saban hari, dah lama dah
dengan menampilkan ustaz-ustaz yang hebat, penceramah-penceramah yang hebat, ilmuwan yang hebat. Dan terakhir, kami memerlukan sumbangan dana daripada tuan-tuan sekalian. Kita niat hari ni jangan RM10. Kita makan pun lebih RM10. Paling kecil pun RM50, RM100. Ataupun ada yang rezeki lebih, boleh infak RM1,000, RM2,000 untuk dakwah insya-Allah. Sebab di bawah Dewan Majlis Dakwah Negara ni ada kluster. Ni kluster ni sikit. Waktu-waktu macam ni kluster, tapi kluster ni adalah bahagian macam saya, bahagian projek-projek khas, ada bahagian non-Muslim, ada bahagian Universiti Bilan Belia, pelajar universiti dan belia, ada Dewan Ekonomi, ada banyak dalam Dewan Dakwah Majlis Negara, ada banyak-banyak kluster-kluster ataupun biro-bironya. Jadi boleh sumbang di nombor akaun yang tertera di skrin kita ini, akaun RHB Majlis Dakwah, Dewan Dakwah Majlis Negara. Jadi cukup sekadar tu. Kita bertemu lagi untuk pertemuan kita akan datang. Mudah-mudahan kita dapat terbaik hari ini insya-Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan seterusnya mampu menjentik hati kita untuk sedar dan untuk kita berubah. Bila kita nak komen di media sosial terutamanya ataupun di luar, kita jangan tinggal 3 perkara ni yang menjadi asas kepada bagaimana Nabi SAW menegur. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. مولاي صل وسلم دائما